we have final exam on 8 kan? 8 hari bulan isn't it? Nampak tak slide ni? Can you see the slide or not? Can you see the slide or not? This is our last slide. Nampak So this topic is akan ada satu soalan untuk final exam. Not a small cases, just scenarios about the reward system. So kalau you dah baca nota ni pun dah boleh jawab soalan dah sebenarnya. Tapi you all lah ikut masing-masing lah, ikut the case. Alright. So this is the performance management system, sama juga macam last week yang kita the last topic tu. That means this one is untuk reward system . Okay, so dia kata the definition is a continuous process of identifying, measuring and developing performance in organisation by linking each individual performance and objective to the organisation overall mission and goals. Ni adalah definitions ni lah. Definitions. And the other two components there, they have the continuous the link to the mission and goal. Okay, normally untuk performance, individual performance, normally towards the goals lah. The mission and the goals of the company tu sendiri . So apa dia nak buat tu? Normally the process is the continuous. Okay. So that means dia kata never ending process of the setting goal. Of course lah. Dia kata link to the mission and goal. Okay, nak pastikan performance management require the managers ensure that employees activity and output are congruent with the organisation goals. Mana-mana company lah. Make sure that apa yang employee buat tu mestilah the mission and goal of the firm dia. Okay, contohnya nak increase the profit, contoh nak increase the services. So dia pastikan aktiviti yang dia buat tu kena link lah dengan mission and vision dia. And then dari segi reward system pun akan link dengan the task yang dia orang bagi tu. Okay. So as we know that mana-mana organizations lah, okay, and at the end of the year, so dia akan ada performance evaluations kepada staff-staff dia lah. Okay, so dia akan bagi markah kepada staff-staff dia lah, sama ada staff dia tu doing well or not for that year. Okay, mana-mana lah, tak kira lah profit center ke, kalau 6 profit center pun sama je. Okay, maybe sistem dia berbeza sikit lah. Okay, ni what's the contributions? What is the contribution? So, dia kata kalau ada performance and measurement system ataupun reward system tu, so dia akan contribute motivation to perform is increase. Perform increase. So, means maksud dia dia link dengan reward . Kalau nak dapatkan reward yang tinggi, that mean dia kena, the staff kena perform bagus lah. Okay. Segi apa tu? Normally kalau you dapat feedback daripada management dia, so dapat feedback daripada supervisor dia, so it's very good feedback, so dia punya self instinct dia increase . Instinct to the organisation, instinct the department dia, okay, loyal to the company dia macam mana . Okay, so management gain insight about the subordinates. So managers ni dia tahu, know with your employee. So dia boleh tahu lah bila ada performance management contribution ni ataupun nak evaluate performance of the employees dia. Normally the supervisor lah, normally the managers or supervisor, normally dia kena tahu apa yang employees dia buat. Sebab dia nak bagi markah dekat employees dia tu. Alright, so dia kena tahulah. Normally dia kena tahu what is the job scope. Normally lah setiap pekerja dia akan job scope dia. Dia ada job scope dia sendiri . Okay, ataupun dia panggil apa tu?
Kalau you kerja dekat government sector, normally dipanggil file major. Pernah dengar tak? File major. Pernah dengar? Yang ada pernah ada experience bekerja dekat mana-mana, tak pernah lah. File majors tu means the job scope lah. That mean kalau company ni contohnya seorang pekerja ni, apa yang perlu dia buat. Contohnya apa tanggungjawab yang apa yang dia perlu buat lah. That mean dipanggil job scope. Scope dia dekat mana. So limitation dia dekat mana. Apa yang kena buat. Okay. Itu dipanggil job scope ataupun file major. Kalau you kerja government sector, dipanggil file major. So kena tahulah, masing-masing kena tahu file major masing-masing. That means janganlah pergi ambil kerja orang pula buat kerja yang kita diarahkan sahaja. Okey, normally macam itulah. Ni tidaklah pergi buat ambil kerja orang, kerja dia pun dia tak buat kan. Itulah akan jadi that means jadi satu benda yang tak baguslah. Okay, so dia kata the job definition and criteria are clarified. So kita boleh tahu what is the job definition, what is the criteria yang kita kena clarify kita. Okay, contohnya macam kami lah, lecturer ni kita dah tahu apa job scope yang kita kena buat. Every year, so kita kena isi satu form untuk pastikan apa yang kita telah buat ni. So setiap aktiviti yang kita buat ada markah dia. Contoh gitulah. Maksud dia the criteria are clarified. Itulah lecturer. Kalau staff-staff lain pun samalah juga lah. So setiap kriteria yang dia kerja tu dia kena buat. Contohnya setahun ni apa yang dia kena buat. So that mean end of the year dia capai tidak apa yang dia buat tu. Baru dia dapat markah penuh. So kalau tak capai apa yang dia buat tu, dia takkan dapat markah lah. Okay. So yang kelima adalah self-insight and development are enhanced. Okay, self-insight ni maksud dia bila ada sistem, normally lah untuk ukur prestasi pekerja ni normally akan ada sistem. Okay, you pergi mana-mana pun akan ada sistem. Tak kira lah sistem tu macam mana. Okay, and then sistem tu pula akan disupervise oleh supervisor awak. Supervisor ataupun managers yang yang bertanggungjawab untuk ataupun your boss lah. Your boss ataupun your supervisor. So sistem tu biasanya menolong untuk supervisor atau manager untuk dia bagi result kepada prestasi pekerja-pekerja dia tu. Okay, kalau pekerja dia tu dah penuhi all the system, all the criteria yang ditetapkan oleh company tu, so dia akan bagi rewards lah. Okay, tak kira lah rewards dari segi kewangan ataupun bukan kewangan. Depends on the company tu sendiri. Okay. So organisation goals are made clear. Ni of course lah kan. Organisation goals are made clear. Contohnya dekat sales department, dia bagi reward contohnya based on kepada sales, contribute by the salesman or the sales girls. Okay, so lagi tinggi dia punya sales dia, contribute to the company, so dia akan dapat rewards dia. So dia akan dapat markah yang tinggi lah daripada supervisor dia. And then employee become more competent. Ni of course lah kan, masing-masing nak kerja untuk dapat performance yang tinggi, untuk dapat result prestasi yang tinggi. Okay. And then setelah kita personal action are more fair and appropriate such as a merit, promotion and transfer. This one is normally lah dekat human resource atau personnel departments. Kalau dekat kami, dekat kita Uniza ni kita panggil pejabat pendaftar. Okay, so dia akan adalah apa yang dia perlu buat. Contohnya dia akan ada sistem dia untuk dia evaluate the former. Contohnya dari segi merit system and so on kan. Macam you all lah student. Student pun dia ada merit system kan. Betul tak? You ada merit tak sekarang ni? Masih guna pakai tak lagi merit system? Hello? Last kelas daripada awal kelas sampai akhir kelas senyap sunyi dah kita. Hello. Do you hear me or not? Yeah, madam. Dengar, madam. Yes, you know about the merit system? Yes, madam. Ya kan. Contoh dekat universiti, even student pun they have the merit system. Is it? Kalau you dapat merit system yang tinggi, contohnya dekat Uniza sendiri lah, kalau you have the merit system yang tinggi,
tinggi, that mean you ada peluang dapat reward, isn't it? Reward tu maksud dia you berpeluang untuk tinggal dekat asrama, kan? Kalau you tak ada merit system, you tak ada reward, dia tak merit system you rendah, that mean you kena cari rumah dekat luar lah, betul ke? Kan? So Betul, how madam. system tu, how to get the merit system tu, dia ada kriteria dia, kan? Kalau student, contohnya apa? You pegang jawatan sini, you dapat result yang tinggi, apa lagi? Result dikira merit system tak dalam tu? Kira madam. Kira? Oh, result kira juga? Daripada result contoh you pegang Uniza. jawatan apa? Uniza tak tahu. Uniza tak tahu. Tak Result kan? tak tahu tapi contoh you aktif, kan? You aktif, you masuk sukan, you pegang jawatan, you ni bagi contribution dekat universiti, bla bla bla. So you dapat merit system tinggi. So bolehlah peluang duduk dekat asrama. Tu lah maksud dia reward system dia tu. Okey, contohnya kami lecturer-lecturer ni pun ada juga. Macam-macam lah. Kita pun lagi banyak kriteria yang kita kena buat. Ada banyak sangat. So setiap item tu siap ada markah-markah dah. Tercapai ke tidak? Okay. Alright. So yang ke-9 tu supervisor view a performance communicate more clearly. Normally lah supervisor dia akan bagi tahu kepada subordinate dia tu apa kriteria yang sepatutnya setiap pekerja tu kena capai. So dia kena tahulah. Sebab kalau dia nak bagi markah, kan? So supervisor dia akan bagi markah. Tak bolehlah bagi markah contohnya sama rata, betul tak? Seorang buat kerja, seorang tak buat kerja, seorang yang buat kerja kuat tapi dapat markah sama saja. Tak bolehlah. Tu maksud dia supervisor dia tak menjalankan tugas dia. So maybe supervisor dia tak tahu what the definition of the reward system. Maybe tak tahu apa kriteria yang sepatutnya dia bagi markah. Maybe sistem dia tu tak bagus. And so on. Okay. Faham ke tidak? So depends. Depends on the organisation tu sendiri. Kalau you kerja dekat government sector, mungkin cara reward system dekat lain. Kalau you kerja dekat swasta, maybe cara dekat lain. Dia ukur prestasi staff dia. Tak sama sebenarnya. Tapi as long as salah satu, you kena fulfill your job scope ataupun your 5 major tu, you kena complete. Okay, you kena buat apa yang dia suruh buat. Ni suruh buat, tak nak buat, kan? Okay. So this is the contribution. Banyak lagi sebenarnya tapi saya bagi 9 je. You boleh cari lagi lah the contribution for the performance management system. Okay, so what is the disadvantage atau dangers of poorly implemented performance management system? So kalau performance management system dia poor, so what happen? So contohnya company tak ada pun sistem dia untuk di-evaluate the staff dia. Contohnya staff, bagi dia staff datang kerja tu kira dah sama je. Dia tak tahu sama ada mana satu yang perform well, mana satu yang pandai buat kerja, mana satu yang tak buat kerja, kan. So dia tak ambil kira macam tu. So the system is poor lah. So result dia, employee may quit due to the result. So employee akan berhentilah. Dia tak puas hati, kan. Dia buat kerja banyak tapi kawan dia buat kerja sikit tapi dia tak dapat reward system. Di sini maybe kawan dia pula promote. And then false or misleading information may be used. Maybe ada false information yang digunakan. Ni contohnya banyak yang berlaku, betul tak? Contoh apa ni? Misleading information ni. Bila dia tak ada sistem. Contoh apa? Contoh macam ni lah, kan. Okay, supervisor tu contohnya pak saudara dia. So senang lah nak dapat markah yang tinggi, betul? So data self-esteem maybe lower. Time and money are wasted. Maybe they have the kalau ada contoh dia ada training ke, so maybe they have the time and money are wasted. Relationship are damaged. Contohnya among the subordinate atau with the supervisor ataupun with the managers ataupun with the top management, depends lah. Okay, so motivation to perform is decreased.
So tak ada motivation lah kan. Kalau dia ambil kira semua staff tu sama je, so tak ada motivation. Okay, so tak ada motivation. So staff dia tak berlumba-lumba pun. Kalau tak ada reward system pun sama juga nah. Kalau company tu tak ada reward system, you buat kerja kuat-kuat macam mana pun, bagus macam mana pun, you takkan dapat apa-apa kan. So that's why lah, so dia kata motivation to perform is decrease. Standard and rating vary and are unfair. Okay, contohnya apa ni? Dia bagi contoh tak? Bila dia tak ada standard. Maybe dia tak boleh rate dia punya staff dia nah. Okay, so dia kata employees suffer from job burnout and job dissatisfaction. So dekat sini akan ada job dissatisfaction among the employees kan. So and then dia kata bias can replace standard and personal value and relationship. Okay, ni pun sama juga nah. Okay. Contohnya ada hubungan dengan bos dia. Contohnya bos dia tu adalah abang dia sendiri macam mana kan. So contohnya bias kat situ lah. Okay, tu maksud tu adalah disadvantage. Bila dah ada sistem, so walaupun you ni ada relation dengan top management, tapi supervisor you bagi markah dekat you ni based on kepada sistem yang telah ditetapkan. So dia tak boleh lah kalau you buat ni, you tak penuhi, you tak ada evidence lah. Contoh kami dekat Uniza ni, bila you buat satu-satu benda, you kena ada evidence dia. Okay, evidence contohnya surat pelantikan. Contohnya kalau you bagi derma dekat luar ke you join apa-apa apa ni apa-apa ni lah kerja dekat luar ke involve dengan orang luar ke you kena ada supporting. You kena ada surat that mean you ada involve dengan aktiviti dekat luar tu. So tu pun ada markah juga tu. So you kena ada evidence. Okay, so evidence tu yang kita boleh bagi markah lah. That mean dia bagi contoh. Maksudnya you dah penuhi job scope yang diberilah. Alright. And then this is the reward system. So daripada performance tadi tu, okay, so akan ada reward system. Okay, so reward system ni depends lah kepada apa nah. So what is the definition of the reward system? Okay, dia kata includes all mechanism for determining and distributing tangible or intangible returns as part of an employee's relationship. Nah, maksud dia returns daripada yang prestasi yang bagus tu, so akan ada returns kepada employees dia. Okay, so bila ada reward system ni maksud dia employees dia loyal dekat company lah kan. Dia tak lagi lah. So dia kata the tangible returns are collectively referred to as compensation and include cash compensation and the benefit. Yang benda yang kita boleh nampak contohnya bagi duit kan. Bagi apa lagi? Bagi hadiah. So the intangible return also refer to relation returns include recognition and status, employee security, challenging works and learning opportunity. Not all type of return are directly related to the performance management system because return allocate on the basis of past performance. Okay nah. Ni contohnya reward system dari segi tangible dan juga intangible. Okay, kalau tangible tu nampak kan contohnya cash, bonus. Cash tu contoh dalam bentuk bonus, kenaikan gaji kan. Okay, ada apa-apa benefit lah, benefit yang dia dapat nah. Okay, contohnya kalau you kerja dekat the big company, kalau manager-manager tu dia akan banyak dapat rewards dia nah. Selain daripada bonus cash, pernah juga dia bagi allowance, nak dia bagi ni, contohnya travelling expenses. Untuk keluarga nah, dipanggil travelling expenses. Contohnya pernah berlaku dekat adik ipar saya nah, adik ipar saya dia bekerja dekat insurance company, dia ni kira managers lah, top managers nah, top managers. So every years, company akan bagi 20,000 dekat dia spend untuk pergi you nak tak macam tu? Tapi kalau orang bawah hang payah dapat lah, ni orang top management je reward system dia nah. So every years dia dapat 20,000 untuk holiday fees. Can you imagine that? Every years. You nak tak? Nak tak ni?
Hello. Nak madam. Ha. Kan? So, dia tiap-tiap tahun mungkin melancong je. Tiap-tiap tahun bulan 12 dia start melancong. Tahun ni tak boleh lah kan? So, tiap-tiap tahun dia akan melancong. Bawa keluarga dia, contohnya pergi Korea ke Japan, Australia, habis negara dah pergi. So, company dia bayar 20,000. Contohnya kalau dia expand lebih pada 20,000, dia kena add duit dia sendiri lah. Tapi tak kisahlah. That means dia dapat every year 20,000 for the travelling expenses dia. Untuk keluarga dia. Tapi bukan yang staff-staff biasa lah, staff yang pakat-pakat tinggi kan. And then dia dapat kereta pula. Kereta tu pula dia boleh pilih sendiri. And then ada certain that means kereta yang boleh pilih tu memang harga lebih kurang 200,000. Dia company dia bagi. Okay, the limit for the company car untuk dia adalah around 200,000. So dia carilah kereta apa yang dia nak untuk 200,000 tu. Okay, so every month company dia akan bayar. Okay, and then last kali kereta tu dapat kat dia lah. Okay. Tu contohnya apa yang dia dapat lah, reward system yang dia dapat lah. Tu managers lah. Okay, ada setengah tu dapat maid pula orang-orang gaji pula. Dapat orang gaji contohnya ada tu dia dapat orang gaji. Okay, company bayar pula bukan seorang, dua orang pula maid So company bayar tu contohnya reward system yang biasa diberi oleh company-company. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Minyak petrol, apa lagi? Bil telefon you boleh claim, petrol, banyak lagi contoh reward system Okay. And then contoh intangible return. Okay, intangible return contohnya dia promote kenaikan pangkat. Contohnya status. Contohnya boleh pergi ke branch mana-mana. Okay, ataupun boleh balik ke HQ. Ataupun you boleh tukar branch, you boleh tukar company contohnya. Okay, itu depends lah. Okay, so banyak contoh reward system. Bila you kerja nanti you nampak lah. So macam-macam jenis, depends on the organisation. Setengah tu dia bagi dalam bentuk saham, share. Okay, untuk reward system. Contohnya tiap-tiap tahun, siapa yang dapat prestasi yang bagus, okay, contohnya dapat pekerja ataupun prestasi yang bagus ataupun dapat certain markah dia ada markah-markah dia kan. Ukuran prestasi tu dia ada markah dia. And then bila capai target tu, you akan dapat reward system. Contohnya saya pernah dulu, saya tak dapat lah masa dekat UDA dulu, dia bagi dalam bentuk saham. Contohnya 1 lot, 2 lot, kan you imagine that you dapat saham. 1 lot tu lebih kurang 1,000 unit. 1,000 unit share. Kalau you dapat free daripada your company. So you boleh keep the saham tu sampai bila-bila, bertahun-tahun. Boleh apa? Bagi pula ke anak-anak awak pula. Okay, sampai manager tu sampai dapat banyak lot 5 lot. Can you imagine that? How much that? That mean you ada rewards tapi yang contohnya yang bank rakyat selalunya dulu bank rakyat selalunya bagi dia bagi staff-staff dia dari segi saham Okay, you bagus, company akan bagi 1 lot ataupun 2 lot. Can you imagine that tu harta juga tu lah. Harta dunia sahaja. Okay, faham? Okay, selain daripada kereta, bil telefon, handphone, kereta, maid, travelling expenses, tu contoh-contoh dia lah. Okay. And then the incentive pay lah. Ni contohnya ni adalah represent pay for the managers Okay, siapa yang bertanggungjawab? Okay, board director, CEO division managers So CEO yang akan bertanggungjawab ni adalah the charter dia lah. Okay, so dia kata there are 3 reasons why managers might not provide good service. Dia kata manager not provide good service sebab managers ni division manager dia akan report duty to the CEO. Okay
Okay, contohnya they may have the low ability. Nah, they may prefer not work as hard as needed. Setengah macam tu kan. They may prefer for spend company resources as per requisite. Okay, per requisite as a type of risk benefit received by manager over and above salary. Nah. So example include use of the company card and expenses accounts. Okay, dia kata the first reason require owner to discover information about the manager before hiring him or her. Nah. And the second and third reason require to monitor the manager or to arrange an incentive scheme that will closely lead the manager go with those of the owners. Nah, ni normally lah. Okay, yang berlaku. Okay. And then, okay ni. Okay, contohnya the managerial rewards include the salary increase, bonus-based reported income, stock option, non-cash compensations. Nah, ni contoh-contoh reward system. Okay, contohnya cash compensation dia include salaries and bonus. Salary and bonus kan. Kalau you kerja dekat big company, normally you akan dapat lah 5 month punya bonus kan. Ada setengah tu 7 month punya bonus kan. Contohnya dekat Petronas. Petronas selalunya bagi bonus dia 5 month. 5 bulan bonus. Okay nah. Okay, bonuses give a company more flexibility than salary increase. Okay nah. Many company use combination of salary and bonus to reward performance. Ni ada dua-dua nah. Satu lagi dia increase the salary, satu lagi dia bagi bonus nah. Alright. So the keeping salary fairly stable and basing bonus on individual income or targeted increase in net income normally lah. Okay, untuk divisions manager ni normally dia akan tengok dekat ROI dan juga dekat net income dia. Nak bagi ke tidak nah. Okay, kalau departments tu very good in the return on investment and dia capai target on the return investment dan juga net income dia increase, so dia akan dapat bonus lah. Okay, kalau company tu tak dapat net income dia low, normally tak akan dapat bonus. Normally memang macam tu nah. You pergi kat mana-mana company pun, kalau tak ada untung, tak akan dapat bonus. Okay, kalau company tu buat untung, baru dia akan bagi bonus. Betul tak? But bonus is a expenses to the company. Isn't it? Betul tak ni? Betul. Kalau dapat net income yang tinggi, banyaklah bonus yang dapat kan. So kalau nak cari kerja nanti, carilah company yang stable. Sebelum you pergi interview, you study dulu company tu dulu nah. Janganlah pakat ambil company je nah. Make sure that company tu akan ada reward system dia. So make sure that you study dulu dari segi annual report dia tu. Dia ada untung ke tidak. Kalau company dia tiap-tiap tahun asyik rugi je, jangan kerjalah nah. So nanti gaji pun tak ada. Okay, so make sure that nah. So the company yang you nak kerja nanti stable. And net income dia bagus, return on investment dia pun bagus. You study lah sikit, you tak bolehlah terjah je nak minta kerja. Okay. Ni tak lah, memang terjah je nak minta kerja nah. You tak study company tu dulu. Okay. Okay, dan pastikan apa reward system yang dibagi selain pada bonus. Tu pun kena tahu juga. Okay, nah ada company tu dia just bagi EPF dengan sok-sok, tak bagi dari segi insurans. Okay, insurans tak bagi, bonus tak bagi, tak ada kenaikan, tak ada kenaikan gaji pun ada. Nah, pastikan tempat kerja nanti adalah reward system tu. Okay. Okay, dia kata income based compensation can encourage that dysfunctional behaviour such as postponing research and development or maintenance. Okay, ni dari segi cash composition. Okay, ni ada isu yang structuring income based compositions. Okay, ni boleh tengok sendiri kan. And then normally lah, isu dia normally dia kata cash bonus can encourage a short term orientation. To encourage a long-term orientation, some company are required top executive to purchase and hold a certain amount of company stock to retain employment. Okay, ni contohnya lah isu yang berlaku. Contoh dia kata bagi cash bonus tu normally untuk short term saja. Kan? Contohnya staff dia dah dapat bonus, okay, next year dia dapat tempat kerja lain. So maybe dia tukar tempat kerja nah. So kalau the company tukar tukar the system tu, dia bagi dalam bentuk stock, company stock nah, untuk retain dia punya employees dia.
Okey, ni baguslah kan. Supaya bila company tu dia ada pegang saham dekat company tu, dia ada self belonging to the company dia. Isn't it? So dia akan retain lah employees. So tak adalah yang employees keluar masuk tu kan. Okey, ni adalah contoh non-cash compositions. Non-cash composition contohnya title, office location, expenses accounts and other prerequisite. Okey, so banyak lagi lah non-cash composition ni yang kita boleh dapat lah. Contohnya title, normally kan ada setengah tu dia tak fikir dah dari segi cash composition tapi dia fikir pasal title, kenaikan pangkat. Okey, jadi manager, jadi general manager ataupun jadi group of general manager ataupun groups of manager ataupun group of CFO. Kan? Tu juga ada juga orang nak kan segi title, isn't it? Macam you nak pilih apa? Yes. Can you imagine tak kan? You ni CFO tapi kenaikan pangkat you jadi group CFO. Can you imagine that? Bangga ke tidak? You understand what is the group CFO? No. You don't know. Okay, the CFO, you know? CFO? Chief Financial Officer. Kalau group Chief Financial Officer mean you, yes, dapat CEO tinggi lagi nah. CFO ni bawah pada CEO. Sebab dia just concentrate on the financial sahaja nah. So can you imagine that you the title group name that mean you in charge, you ni adalah bos kepada CFO. That means setiap the division ataupun subsidiary dia ada CFO kan. Tapi you ni adalah group CFO, maksudnya you adalah bos kepada CFO all the divisions. This is the title. Kalau you pergi kursus mana-mana, contohnya saya every year selalu pergi dekat conference yang apa ni MIA buat conference tu. MIA kan every year kan. Tahun lepas tak pergilah because COVID. Tahun ni pun rasanya tak boleh pergi juga nah. So bila kita pergi dekat event macam tu, all the accountants, all the CFO semua tu, so kita change, kita tukarlah business card lah. Macam saya ni tukar business card macam mana sangat kan. Kerja dekat Uniza je lah. Okay. Tapi you dapat ada business card daripada company mana-mana orang lah. Okay, nak nama dia tulis ni. Group CFO. Bangga lah tengok lah. Group CFO. Okay. Bukan senang nak dapat. Okay. Alright. Contohnya general managers. Pengarah apa-apa. So maksud dia title lah tu. Orang tengok title pun orang takut dah. Betul? Perlu ada CA ke nak dapatkan CFO? Depends. CA tu as a value added kan. Contohnya chartered accountant ni kalau kita bidang accounting, of course lah kita nak chartered accountant kan as a value added. Okay. Setengah company dia tak tengok pun CA tu. Ada setengah company dia tengok kan. Okay. Kenaikan pangkat tu saya tak pasti. Depends pada organisation tu sendiri. Saya tak boleh kata bila you ada CA ni, you akan dapat kenaikan pangkat. Depends on the organisation tu sendiri. Tapi bila you ada CA, senang you nak apply license untuk you buat pada student accounting ni mudah je. Kerja dekat audit firm, seek for the experience 3-4 tahun, dapat experience dulu, apply for the chartered accountant. And then bila you dah kenal klien-klien you all tu, okay, you cuba ambil license pula untuk buka audit firm. Bila dapat license, then you boleh buka audit firm. Okay. Audit firm tu tak perlu pun company yang besar. Tak perlu pun. As long as you ada license, ada setengah tu seni-seni awak, you buat dekat rumah masing-masing je. Jabat dia tapi dia dapat license tu and dia pun chartered accountant lah. So banyak saya dapat feedback daripada your first batch lah, accounting first batch, ada a few of them tu. Dia apply for license
So dia buat ni lah. Dia buat the small audit firm, dia buat accounting, buat account kepada klien-klien dia. Office dia dekat rumah je, dia buat freelance je. Tapi dia dah dapat experience daripada audit firm. Maksud dia dah bekerja dekat audit firm tu 5-6 tahun. Lepas tu apply for license dia buat sendiri. So klien pun dia ambil pada klien-klien yang tempat yang dia kerja dulu. Dan dia carilah a new client pun. Ramai gitu. Adalah 2-3 orang yang saya jumpa hari tu. Dia buat sendiri je. Bila kalau contoh nak kembang sikit, okey join lah 2-3 orang, carilah pejabat sebiji. Bolehlah pejabat kecil-kecil tu buatlah company secretary, buat audit, buat accounts. Normally kalau SME company tu dia malah buat account, so dia suruh audit firm lah buat. You dah ada experience, okey, buat je lah account. So you charge lah. Okey, dan ambil pula license untuk company secretary punya license pula. So you boleh buat 2 kat situ. Satu untuk audit, satu lagi untuk company secretary. Kalau buat account tu tak perlu pun you ada license. You just buat account je. Tapi yang penting tu audit sebab nak cok tu. Okey, faham? Okey, tidak ni? Kita accounting lah nak kerja. Contohnya payah nak dapat cari kerja. So kena cari sendiri kan. Okey, mudahnya perlu ada CA dan juga apply for license. Alright. So ada soalan tak ni? Rasanya habis dah topik ni nah. So soalan pun dalam ni jugalah. Pandai-pandai lah you buat nah. Okay, so ada soalan ke tidak? You have any question? Rasa assignment semua dah hantar dah kan? Saya tak pasti lagi. Yang post tu saya check tadi tak ada lagi dekat pejabat. Tak tahulah you post bila. Nanti malam ni saya check siapa yang dah hantar. Yang tak hantar lagi tu make sure that assignment awak duduk mana. Okay. You all semester berapa? Semester 5 kan? LI? Next year isn't it? Or this year? Next year, madam. You semester 3, semester 5 ni? Semester 3? Semester 5. So semester 5. So next year. Of course lah accounting student kita akan buat kat audit firm kan? Okay, sambil-sambil tu kena plan lah nak kerja sendiri ke, nak kerja dengan orang ke, macam mana kan? Okay, rasa-rasanya nak kerja sendiri ke macam mana? Hello? Belum plan lagi? Nak start buat planning dah ni? Belum lah, tak tahu kat mana lagi nah. Tapi normally lah kita accounting ni normally the first experience kita dekat audit firm. Itu je lah nah. Dekat audit firm tu kita belajar cara nak buat accounting, cara nak buat accounts kan. You all belajar buat accounting based on kepada benda yang dah ada. Isn't it? Benda yang dah ada. Bila you kerja nanti, bila nak buat account, you kena cari the document, kena cari sources dulu. Bukan senang lah. Bukan senang nak buat account. Okay. Okay nah. So carilah pengalaman dekat audit firm dulu, senang. Belajar buat account, belajar buat audit nah. Tahu dia selok-belok kerja accounting macam mana. Barulah boleh pergi dekat company mana-mana yang you all nak nah. Okay. Kalau yang nak concentrate kepada audit firm pun tak apa. Dah dapat banyak experience, cuba buka firm sendiri. Kongsi 2-3 orang, partnership. Okay, 2-3 orang jadi partners nah. So dapat license and so on, you boleh kembangkan. Buka branch mana-mana. Audit firm kita dekat Malaysia ni pun macam tu jugalah. Asalnya dia buat partners kan. Contohnya dia buka satu company. Okay, 3 orang bekerja. Bila bisnes dia bagus, okay, partner seorang tu buka cawangan dekat tempat dia dekat Kelantan contohnya. So partner seorang lagi dia buka dekat Johor contohnya. Okay, so dia ada 3 cawangan kat situ. Tapi sebelum tu dia ada satu pejabat saja, satu cawangan saja. So dia berkembang, maksud dia bagilah partners ni in charge bahagian Johor. Partners tu in charge bahagian Kelantan. 3 cawangan. Daripada satu cawangan jadi 3 cawangan. Normally macam tu lah.
Kalau you kerja LI pun nanti, you buat LI dekat audit firm, dia orang start daripada bawah dulu. Dia buka the small company dulu. Nah. Okay. Alright. Nah. Lepas tu normally lah audit firm dengan audit firm tu dia ada juga bagi-bagi. Okay, yang bagian ni you ambil klien dia. Bagian ni you ambil klien dia. Dia bagi contoh juga kan. Contoh cawangan ni in charge untuk the small company, SME company saja. Contoh cawangan ni in charge untuk big company, yang listed company. Ada juga dia buat macam tu kan. So you boleh buat juga internal audit di mana-mana. Alright. Okay, kalau yang berani boleh buka firm. Kalau beranilah, ada modal, berani boleh buka firm sendiri. Tapi kena rajin lah. Okay. High risk lah. Risiko pun tinggi. Kalau tak nak ambil risiko, bekerjalah dengan orang dulu. Alright. So ada soalan tak ni? Kita rasanya this one is our last lecture. So good luck for your final. Ada 4 soalan final tu. Okay. 2 soalan pengiraan, 2 soalan lagi teori nah. Ke tajuk sudah bagi tahu tajuk apa kan? Tajuk dah bagi tahu tajuk apa kan? Hello. So kalau tak ada apa, so kita end our lecture today, our meeting, and good luck for your final exam. And then apa lagi ni nak kata? Kalau ada salah silap, saya minta maaf lah kan. Ada yang maybe tak cukup nota ke, tak cukup explanations ke. So, Sorry Madam, boleh tak Madam repeat semula yang chapter yang kita perlu fokus? Bila tu nak repeat balik tu? Bukan bagi tahu chapter, bukan repeat semula tu. Kelas, oh chapter untuk final exam ke? Ya. Okay, variance. Okay, variance. Apa lagi? Performance management system yang ada ROI tu lah. ROI, EVA, apa-apa semua tu. And then yang ada ROI tu. Okay, apa lagi? Residu income. Lagi EVA, economy value added. Okay, yang ketiga yang reward system ni. Reward system. System and performance. Okey, satu lagi topik apa Okey. Satu lagi topik strategic management accounting nah. SMA practices nah. Okey, bacalah. Target costing, apa lagi? Kaizen. Bacalah nah. Okay, thank you Madam. Okay. Take notes lah. Okay. And satu lagi. Adalah kot nah. So kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni. And then untuk your final exam tu nanti, okay, pastikan tulis dalam kertas yang elok lah nah. Kertas kajang tu. Okay, dan scan comel-comel sikit. Jangan bagi yang contoh blur, susah saya nak print nanti. Okay, sebab kelas you all ni sekali 100 orang kan, 107 orang. Susah saya nak print. Tulis apa ni dengan tulisan yang besar-besar ke apa ke, make sure that tulisan awak tu senang untuk dibaca nah. Scan elok-elok sebelum you send dekat saya. Okay. Alright.
Madam, Ya. yang scan tu kira-kira dengan teori sekali ya, Madam? Semua sekali. Nanti final exam dia kena buat cantik-cantik sikit lah, senang saya nak baca untuk marking kan. Ini hantar saya English tak cukup muka surat lah, tulisan yang besar gedabak pun ada, tak tahulah macam mana nak daripada experience saya. Masa submit 1 jam ke madam? Submit dalam masa 1 jam. Kalau tak boleh juga dengan Eclipse tu, kita cubalah cara lain. Okey. Contohnya kalau tak boleh sangat tempat dia tak boleh sangat, internet tak ada sangat, so bolehlah email ataupun just WhatsApp kat saya, kita tengok dulu, tapi the first kena melalui klik dulu. Sebab nanti kami lecturer ni kena check tau. Bukan buat kerja saya saja ni, kami check ada evidence ke tidak lah. You buat final exam ke ada evidence dah, ada budak hantar dah, on time or not. Everything kena buat nah. So evidence dia dalam Eclipse. So adalah adalah a few of student tu tak boleh sangat nak melalui Eclipse, so kita bolehlah bagi pelepasan. So sebab dia ada reason melalui WhatsApp. Okey, tapi kena buat on time. Okey, tapi sebelum Ada kelas tak? ambil comel, scan comel-comel, biar terang tulisan tu molek-molek lah sikit kan. Janganlah guna kertas buku adik dia ambil hak mana tak tahu lah. Sebelum final exam cari dulu kertas kajang. Alright, ni guna kertas A4, guna kertas yang photostat pun ada. Proper sikit lah. Kita student accounting ni kena proper lah kan. Boleh? InsyaAllah madam. Boleh, Madam. Jangan ni pergi koyak buku sekolah adik dia lah. Nak tulis ke kertas final tu. Allah amri. Itu nah. Okey. Dah ada kelas tak kami ni? Tak ada kelas dah, habis dah. Ni last kelas ni. Okay. Kelas kita daripada awal sampai akhir sunyi sepi gini juga lah. Okey, nak buat tak ada mood dah. Baca sendiri nah, apa-apa carilah sendiri nota-nota tu. You jangan berharap dengan nota saya saja kan. Cuba cari sendiri, okey? Nak tanya apa tak? Madam, nanti yang report kita tu nanti Madam inform semula kan? Dah sampai ke belum? Malam ni sebab saya baru datang pejabat ni dah. Kita Uniza pun ikut gelerang tau. Bukan boleh mari hari-hari dekat office ni PKP ni. Dia ada sistem giliran. Oh, okey. Sebab hari tu saya post ke rumah Madam lah. Ada dapat lah. Post kat rumah saya ataupun hantar by hand. Seorang tu ada hantar by hand. Saya tahu grup mana. Hantar by hand kat rumah saya. Tu lagi selamat lah. Okey. Jangan post kat pejabat lah. Saya check tadi kat pejabat tak ada lagi. Tapi yang hantar by hand dekat bilik saya ni adalah. Saya dapat lah lebih kurang berapa tau. Saya tak check lagi grup mana yang dah hantar. Okey, nanti malam ni saya check sebab senarai nama ada kat rumah kan. Okay madam. Ada kan yang Apa dia? Madam ada kat pejabat sampai pukul apa? Sampai pukul 3.30 ada kelas petang pula ni dengan grup B. Nak hantar saya ada kat sini ni. Ini you all tak boleh rasanya. Sebab Pogak tu check memang very thoroughly lah. Nak masuk kena ada surat. Saya masuk pun sebab company dah ada surat dah. Dia check, dia tengok surat nah. You all student dia masuk tidak. Siapa hantar rumah saya, siapa tak hantar lagi. Siapa duduk dekat-dekat lah, duduk jauh-jauh tak payah lah. Okay madam. Okay, malam ni saya check dulu siapa tak hantar lagi, ada saya inform later lah. Alright. okay. Thank you madam. Thank you so much. Or anything else you want to comment? Nak komen ke tak rasa puas hati ke, you boleh rush dalam masa 2 minit ni. Minit only. Tak ada madam. Tak ada, You nak Madam. Tak ada, Madam. You tak satisfied Sorry, ke, nota tak cukup ke apa lagi. Jenuh nak cari nota kat you all kan. You all ni pada duduk tahulah buat apa kat rumah. You all buat apa kat rumah sebenarnya? Amri madam. Tidur ke apa ke?
Banyak tidur ke, banyak main game ke? Buat assignment madam. Kerja madam. Nak tengok muka pun tak tahu, seorang-seorang tak kenal pun you all ni kan. Saya nak tengok muka Amri madam. Ha? Nak tengok muka apa? Tak ada madam. Tak kenal pun you all ni kan. Adalah seorang dua kot yang saya kenal masa saya yang dia pernah kelas diploma dengan saya dulu nah. The rest saya tak tahulah macam mana rupa awak nah. Harap comel-comel belaka lah. So anything, good luck for your final exam and jangan keluar-keluar sangat lah. COVID makin mengganas nah. Mungkin kawasan a few days nanti, kawasan rumah saya pun dah jadi red zone dah. Alright, nah, you all ni janganlah nah keluar-keluar sangat. Okay. Kau tak ada kerja yang keluar lah, duduk rumah je. Study, buat assignment. Madam, bulan 3 ni kena masuk ke madam? Ke tak pasti lagi? Not sure, depends on COVID status. Okay. Sekarang ni buat masa ni tak perlu lah kan? Sekarang ni tak perlu nak masuk pun pakai surat tau. Okay madam. Duduk dalam ni pun tak boleh keluar, duduk dalam tu nah. Sampai habis. Tak boleh nah sebab sekarang ni teruk sangat dah. Okay. Dekat area Tengah-Tengah pun dah teruk dah, tempat you all tu Selangor tak tahu macam mana nah. Selangor tu kira dah lockdown, kena lockdown habis dah. Okay. So kita tak pasti macam mana nah. So tengok pada news nantilah. So tak pasti. Kalau masuk campus pun untuk bulan 3 ni pun maybe kelas masih lagi online kot lah. Okay madam. Okay. So take care everyone. Okay, see you. Thank you so much madam. Okay, see you. Thank you, Bye. madam. Take Sorry, care. Thank you so much, madam. Terima kasih madam. Exam pun dia lumayan juga. Never mind lah. Hopefully we will be safe. Okay. 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 Bye bye.